Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma himna rushdina wa'idna min syarri nafsina rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahmah. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah. Pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini untuk kita sama-sama berada di dalam majlis ilmu. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan terus melimpahkan kebaikan demi kebaikan kepada kita, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita insya-Allah. Dan mudah-mudahan jugalah Allah Subhanahu wa taala akan membimbing hati-hati kita dengan taufik dan hidayah, seterusnya menerangi jalan-jalan kehidupan dunia ini dengan cahaya ilmu sehinggalah kembali kepada Allah di hari akhirat dalam keadaan Allah meredai apa yang kita lakukan insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan puan-puan, ibu-ibu ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita sambung lagi tafsir dan tadabbur kita pada surah Al-Kahfi dan kita akan sambung pada ayat yang ke-11 Kita akan sambung pada ayat yang ke-11. Alright. Sebelum kita lanjutkan pada ayat yang ke-11, sekadar untuk ulang kaji ayat-ayat kita sentuh pada sebelum ini, iaitu Allah Subhanahu wa taala berbicara berkaitan tentang nikmat yang Allah turunkan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu nikmat dalam bentuk Allah memberikan Al-Quran dan juga Allah memberikan kepada kita satu rujukan melalui teladan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu pada permulaan Al-Kahfi ini Allah menggunakan alhamdulillahillazi anzala ala abdihi wal kitab, kan? Segala puji-pujian bagi Allah yang menurunkan hamba-Nya iaitu baginda Nabi dan juga yang menurunkan Al-Kitab. Allah menggunakan kalimah Al-Kitab. Al-Kitab tu kalau tuan-tuan perhatikan, Allah setelah menggunakan kalimah anzala, menurunkan, maka Allah sebut kalimah Al-Kitab. Kita maklum Al-Quran ni ada banyak nama, kan? Antaranya Al-Quran, antaranya Al-Huda, antaranya Al-Kitab, apa lagi? Antaranya Al-Furqan dan sebagainya lah. Tapi bila Allah kata anzala abdihi wal kitab, kan Allah kata. Di sini bila Allah turun ke kalimah anzala, menyebutkan kalimah anzala menurunkan, Allah gunakan kalimah di sini adalah Al-Kitab. Al-Kitab. Allah tak gunakan kalimah Al-Quran. Ini sekadar bahasa je. Tak adalah apa-apa pun. Sekadar bahasa. Tapi nak tunjukkan betapa sempurnanya Al-Quran. Sebab perkataan Al-Kitab, dia datang daripada kalimah kataba. Iaitu tulis. Kataba ni maksudnya tulis. Kalau Al-Quran, dia datang daripada kalimah qara'a. Iaitu baca. Allah boleh je gunakan anzala abdi wal Quran, boleh. Tapi Allah kata yang menurunkan hamba-Nya dan kitab. Nak tunjukkan kitab ini adalah ditulis daripada atas. Ditulis daripada Lauh Mahfuz. Dan di bumi ni dia dibaca. Sebab tu bila Allah kata hadhil kitab, hadhil Quran. Bila merujuk kepada di sini Allah kata ini Quran. Ini tuan-tuan boleh tengok penggunaan bahasa dalam Al-Quran. Dulu kita baca dalam surah Yusuf, Allah kata alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin. Itu tunjuk jauh, kan? Itu adalah tanda-tanda daripada kitab yang jelas. Okey.
Baik, sekarang ni tuan-tuan perhatikan bila Allah gunakan anzala, Allah menggunakan alkitab. Dari sudut bahasa, Allah menjaga kesempurnaannya. Sebab apa? Quran ni telah tertulis daripada azali lagi. Dia ditulis di azali dan dibaca di bumi. Okay? Sebab itu Allah tak menggunakan kalimah Al-Quran. Boleh Allah gunakan kalimah Al-Quran. Tapi mungkin akan ada orang yang ambil peluang, Quran ni macam tak perfect lah. Kenapa dia kata menurunkan Al-Quran daripada langit? Boleh penggunaan tu. Tapi gunakan Alkitab sebab nak tunjuk yang kitab Al-Quran tu dah ditulis daripada langit dan dibaca di bumi. Okey? Boleh faham tak maksud? Ini dari sudut bahasa sahaja. Okey. Baik. Lalu Allah Ta'ala berbicaralah berkaitan tentang awal-awal surah Al-Kahfi ini, iaitu menerangkan berkaitan tentang betapa pentingnya Quran dan betapa pentingnya Nabi SAW. Dia adalah perkara yang tidak ada walam yaj'al lahu iwaja, yang tidak ada bengkang-bengkok, tidak ada keraguan, tidak ada perkara-perkara yang meragukan, tidak ada perkara-perkara yang kufur, pembohongan dan sebagainya. Bahkan dijamin sebagai qayyim, sesuatu yang lurus, tidak bercanggah di antara satu sama yang lain. Dan Allah memberikan ancaman, sesiapa yang menolak, ingat adanya ba'san syadid, adanya azab yang sangat-sangat berat yang menanti mereka. Dan bagi yang beriman, wa yubashsyiral mu'minin, adanya kabar gembira bagi orang yang mempercayai, mengikuti Quran dan mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Ta'ala bercerita pada peringkat awal itu berkaitan tentang orang-orang Mekah yang mengatakan ittakhazallahu waladah. Mereka mensyirikkan Allah, mengatakan Allah memiliki anak. Okay? Mereka kata Allah ada anak. Dan Allah menafikan. Itu adalah sangkaan mereka dan tuduhan yang tidak benar. Sesuatu yang menunjukkan Allah itu seolah-olahnya tidak sempurna. Sebab itu kalau kita baca surah Al-Ikhlas, Allah kata apa? Qul huwallahu ahad. Allah itu Esa, Allahus samad. Allah lah Tuhan tempat rujukan segala makhluk. Tempat berhajat segala makhluk. Kalimah as-samad itu memberi maksud Allah lah Tuhan yang maha sempurna. As-samad, tempat rujukan seluruh makhluk. Tempat berhajat seluruh makhluk. Itu berarti Allah maha sempurna. Kerana apa? Bila kita berhajat kepada Allah, artinya kita tak sempurna, kita berhajat kepada sesuatu yang sempurna. Allah sempurna, Allah mampu menunaikan hajat kita. Kalau Allah tak sempurna, kita minta pada Allah, Allah minta sesuatu pada yang lain. Itu maksudnya Allah tak sempurna dan Allah tak mampu memenuhi hajat-hajat kita. Kita hanya meminta kepada orang yang boleh bantu kita, betul? Jadi begitulah bila Allah kata As-Samad, berarti Allah maha sempurna. Dan perkataan maha sempurna dekat sini adalah merujuk kepada kalau kita kata Allah memiliki anak, itu bererti Allah tak sempurna. Dulu masa kita membujang, kita perlukan pasangan. Kenapa? Saya rasa hidup saya ni tak sempurna. Kita nak sempurna dalam hidup, kita memerlukan seseorang untuk menyempurnakan kehidupan kita. Kahwinlah kita. Dah berkahwin pula, tak dikurniakan zuriat. Kita pun berhajat kepada anak. Sebab apa? Kita nak lebih menyempurnakan keluarga yang kita bina. Itu menunjukkan pada kita, manusia ni adalah tidak sempurna. Dia berhajat kepada sesuatu untuk menyempurnakan dirinya. Dan Allah, dia tidak memerlukan sesuatu yang lain. Sebab apa? Allah maha sempurna. Dapat faham tuan-tuan? Sebab itu Allah tak suka bila orang kata ittakhazallahu walada. Allah itu ada anak. Allah itu berhajat kepada anak. Allah itu dilahirkan. Allah tak suka perkataan itu. Sebab itu menunjukkan ketidaksempurnaan Allah. Okey? Sebab itu Allah maklumkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabbihis ma rabbikal a'la. Sucikan nama Tuhan kamu yang maha tinggi. Kamu tak perlu sucikan Allah. Allah tu dah suci dah. Okay? Allah adalah Tuhan yang suci. Tidak ada sesuatu pun yang boleh mengotorkan Allah. Tapi Allah kata sucikan bisabbihis ma rabbika. Ada kalimat ismi kat situ. Sucikan nama Tuhanmu. Kerana apa? Nama Allah itu telah dicemari. Allah ada anak, Allah ada bapa,
Allah berpasangan, Allah itu dan sebagainya. Itu adalah perkataan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memujuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ayat yang ke-6 dengan mengatakan fala'allaka bakhi'un nafsak ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu ni membinasakan diri kamu. Bakhi'un nafsak. Jangan kamu jangan menganiaya diri kamu. Kerana apa? Kerana atharihim, kamu terkesan dengan ucapan-ucapan mereka yang tak beriman ni. Jangan terkesan. Sebab Nabi ni dikutuk. Orang Mekah, dia ragu-ragu. Dia sebenarnya ada keyakinan pada Nabi. Sebab Nabi tak pernah berbohong. Ada keyakinan dengan dakwah Nabi. Tapi cara mereka nak double check Nabi ni benar ataupun tidak, maka orang Quraisy hantar dua pemuda. Seorang bernama Uqbah bin Abi Mu'id, seorang lagi bernama An-Nadar bin Al-Harith. Dua-dua ni pemuda Quraisy. Pergi ke Yathrib, jumpa dengan ahli kitab. Siapa? Orang-orang yang mahir dalam ilmu kitab Taurat. Ini bangsa-bangsa Yahudi ni. Lalu orang-orang Yahudi ni pun bagi tahu kepada dua pemuda Quraisy, kamu nak cek Muhammad ni betul ataupun tidak, tanya pada dia tiga perkara. Pertama, tanya tentang pemuda zaman dahulu. Kedua, tanya pengembara yang berjalan daripada timur ke barat. Dan bertanya tentang roh. Okay? Kalau kata pendeta Yahudi ni, kalau Muhammad mampu jawab, dia Rasul. Kalau dia tak mampu jawab, dia ni bukan Rasul lah. Okay? Lalu dua-dua pemuda Quraisy sampai ke Mekah, tanya pada Nabi. Dan Nabi kata apa? Esok aku akan jawab. Tapi Nabi tak menggunakan kalimah insya Allah. Nabi tak sebut insya Allah. Nabi kata esok aku jawab. Sekali dalam riwayat Abdullah bin Abbas mengatakan Nabi ni tak terima wahyu hampir 16 hari. 15 hari ke 16 hari. Tak turun-turun wahyu. Tak turun-turun wahyu. Lalu baginda Nabi SAW diejeklah. Dikatakan Muhammad pembohong, pendusta, mereka-reka sebab tak tahu perkara-perkara ini. Dan ini menunjukkan kepada kita, Nabi SAW tak tahu perkara ghaib. Dan Nabi hanya tahu setelah adanya wahyu. Dan Nabi tak memandai-mandai betapa amanahnya Nabi. Boleh je Nabi reka untuk jaga maruah dia kan. Tapi Nabi tak buat. Nabi hanya tahu setelah adanya wahyu. Kalau tak tahu, Nabi tak berbicara. Tak apalah dihina. Tapi kesedihan itu Allah kata, fala'allaka bakhi'un nafsak. Jangan sampai kamu memusnahkan diri kamu, menganiaya diri kamu kerana terkesan dengan ucapan-ucapan orang yang tak beriman kepada kamu. Okey? Lalu Allah kata apa? Ayat 7, ayat 8 tu Allah bicara dunia ni sebagai perhiasan untuk ujian. Dan Allah kata dunia ini juga akan menjadi satu tanah yang tandus. Okey, pada masa yang akan datang. Baik. Ayat 7 dan ayat 8 ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Allah sebut tentang dunia ni. Sekarang ni dunia ni zinah, dipenuhi dengan perhiasan. Semua yang ada dekat muka bumi ni, semuanya menjadi rebutan manusia. Orang sanggup buat apa sahaja untuk dapat haloba dekat dunia ni. Apa-apa, semua orang sanggup bergaduh, bercerai-berai, maki hamun, melakukan maksiat, sanggup apa sahaja. Termasuklah sekalipun itu ayahnya, ibunya ataupun adik-beradik. Tak kisah. Yang penting itu yang saya nak. Sebab itu Allah menggunakan kalimah zinah. Dunia ni adalah perhiasan. Tujuan linabluwahum, untuk ujian kepada manusia. Lalu Allah ingatkan, ingat, yang kamu rebut-rebut ni, satu masa nanti dia akan jadi sa'i dan juruza. Dia akan kembali menjadi padang tandus. Dia akan tidak ada apa-apa pun. Kamu akan menyesal apa yang kamu buat. Usahakan sesuatu yang tak kekal lama. Rugilah. Kita pergi Melaka, singgah dekat Arena Seremban. Cantik Arena Seremban ni. Sibuk nak buat rumah kat situ pula. Tuan-tuan lah, mesti tak logik orang yang normal. Dah kenapa buat rumah kat sini? Kamu bukan duduk sini pun, transit je. Itulah yang Allah Ta'ala nak sampaikan. Yang manusia sanggup bertelaga, bergaduh ni, dia kena tahu dunia ni, dia tidak kekal. Kenapa Allah sebut dua perkara ni? Sebab Allah nak memujuk Nabi, kesedihan kamu ni sementara je. Perkataan-perkataan ni sementara je. Yang duk kutuk-kutuk kamu ni adalah ujian yang sementara. Hari ni manusia nampak alam ni macam ni. Satu masa nanti dia akan menjadi sa'i dan juruza. Satu tanah yang kering, kontang, tandus, tak ada apa-apa.
Dan ayat ni juga adalah untuk kesinambungan kepada kisah yang pertama, iaitu Ashabul Kahfi. Kenapa Allah gunakan contoh ni? Sebab Ashabul Kahfi ni Allah mendatangkan ayat sebagai fitiah, kan? Tengok pada ayat yang pada ayat yang ke-10 tu Allah kata id awal fitiah. Fitiah, apa maksud fitiah? Bukan? Fitiah tu datang daripada kalimah fatah, merujuk kepada pemuda. Pemuda. Okey? Fitiah, dia merujuk kepada pemuda. Yang mana Allah nak tunjukkan pemuda ni, orang muda ni adalah orang yang sangat cenderung kepada material-material ni. Itu kesinambungan dia. Sebab kalau tak ada, kalau dalam bahasa penulisan dia tak ada bridge, maka cerita tu tak sedap. Dia akan tergantung. Kita tak nampak apa kesinambungan cerita sebelum tu dengan cerita selepas tu. Okay? Jadi bridge inilah, dia bukan sekadar memujuk Nabi, tetapi mendatangkan contoh kepada Ashabul Kahfi. Okay? Sebab Ashabul Kahfi ni Allah highlight dia adalah sebagai fitiah. Dia adalah sebagai pemuda-pemuda. Okay? Yang mana kita tahu, bila dia ni muda, satu, dia baru mencapai usia besar, kan? Dewasa. Kedua, dia tidak ada komitmen lagi. Ketiga, masih lagi sihat. Keinginannya tinggi. Maka mereka lebih cenderung kepada harta-harta dunia. Dan Allah datangkan bukti yang mana mereka ni, walaupun dalam keadaan macam ni, diuji macam ni, tapi tetap mengutamakan keimanan kepada Allah. Nanti kita akan tengok sedikit. Dalam riwayat-riwayat menyebutkan, cuma saya tak dapat pastikan sahih ataupun tidak. Saya cuba semak. Cuma dibawakan riwayat ini daripada kitab tafsir, yang mana Ashabul Kahfi ni adalah pemuda-pemuda daripada kalangan anak raja Rom dan juga anak pembesar-pembesar Rom. Cuma wallahu alam, saya tak pasti, saya tak berani nak sebut dia daripada siapa, tetapi inilah antara yang disebutkan. Nanti kita akan detailkan tentang siapa Ashabul Kahfi ni. Okey, baik. Jadi ini antara bridge lah. Allah Ta'ala nak kaitkan dengan Nabi. Dunia ni sementara, jangan dirunsing-runsingkan. Cuma dunia ni perlu diuruskan. Dalam masa sama, Allah nak bercerita tentang pemuda-pemuda yang diceritakan oleh orang Yahudi dan juga orang Quraisy ni. Baik, sekarang kita masuk ayat yang ke-9. Inilah permulaan kisah Ashabul Kahfi. Cumanya, cara Allah memujuk Nabi ni luar biasa lah. Daripada ayat 9 sampai ayat yang ke-12. 9 sampai 12, kalau tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah buat nota. 9 sampai 12 ni hanya bercerita tentang, hanya untuk menjawab persoalan daripada Quraisy dan Yahudi. Siapa pemuda yang ditanyakan? Sebab dalam riwayat Abdullah bin Abbas, orang Yahudi ni dia kata umum. Kamu tanya Muhammad tentang pemuda. Dia tak tahu, dia tak kata pemuda duduk di Rom ke, duduk di Parsi ke, duduk di benua sana ke, benua sini. Tak, dia kata cerita tentang pemuda dulu. Siapa? Terlalu global, terlalu umum benda tu. Lalu ayat 9 sampai 12 Allah explain, sekadar menjawab je. Apa yang hebat sangat cerita yang soalan yang kamu tanya ni sampai kamu nak menafikan kebenaran daripada Muhammad. Sebab itu Allah mulakan dengan kata apa? Am hasibta anna ashabal kahf warraqim kanu min ayatina ajaba. Adakah kamu mengira cerita Ashabul Kahfi dan juga Ar-Raqim itu adalah satu benda yang ajib, benda yang ajaib sangat ke? Adakah kamu ingat cerita tu ajaib sangat ke kalau nak dibandingkan dengan kekuasaan Allah? Kamu tengok langit, tengok siang malam sebenarnya lebih ajaib daripada cerita tu sampai kamu menafikan kebenaran Muhammad. Itu soalannya. Bagi Nabi SAW, benda tu satu kelegaan lah. Sebab apa? Persoalan tu dah dijawab. Tapi bagi dalam ayat masa yang sama, Allah nak mengatakan, jangan sampai cerita yang macam ni, kamu boleh tolak kebenaran. Datang satu cerita konon-konon macam pelik sangat, kamu sampai tolak kebenaran. Sebab itu Allah mulakan dengan am hasibta. Adakah kamu kira sangat cerita ni adalah satu yang ajaba, satu benda yang ajaib sangat, yang menghairankan sangat. Bagi Allah benda tu sangat kecil dan sangat biasa. Lalu Allah pun cerita, siapa mereka yang kamu nak tahu sangat ni? Id awal fityatu ilal kahfi. Mereka ni adalah pemuda-pemuda yang pergi ke gua. Al-Kahfi ni gua dia bukan nama tempat, nama khusus Al-Kahf ni kat sini adalah gua. Dan gua ni tak disebut secara detail. Gua tu spesifiknya di mana.
Okay, sebab bila disebut je nama tempat secara tepat, automatik dia akan jadi kawasan pelancongan. Okey, automatik ramai yang claim nanti. Okey, sebab itu disebut secara umum. Okey. Jadi dia kata dia pergi ke gua dan pemuda ni berdoa. Kenapa Allah sebut terus ayat 10 tu berdoa? Sebab Allah nak bagi tahu yang kamu heran sangat bukan heran tentang usia dia ke kisah dia. Yang patut kamu beri perhatian, dia ni beriman. Yang kamu heboh sangat, saya minta maaf Yang kamu sibuk sangat duk cerita dia ni, kamu nampak hebat cerita dia je. Dia punya konten yang paling betul adalah mereka beriman. Kamu beriman ke tidak? Mereka beriman kepada aku. Sebab itu Allah rekod terus. Rabbana atina min ladunka wa rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Mereka ni adalah pemuda yang bergantung harap, yang mengharapkan Allah Ta'ala memberikan rahmah dan memberikan petunjuk kepada mereka. Konten yang lebih utama kisah dia, mereka ni mentauhidkan Allah. Yang datang pendeta Yahudi tak tauhidkan Allah. Datang musyrikin tak tauhidkan Allah. Tapi jadikan hujah cerita ni tolak kebenaran Nabi. Benda tu tak penting. Yang penting mereka ni beriman. Kadang-kadang kita datang satu cerita, kita ceritalah. Ini Dajjal, ni kan orang suka buat program kan. Cerita akhir zaman. Ceritalah Dajjal bla 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 bla. Beriman ke tak beriman? Bertambah ke aman tak bertambah? Sekadar cerita je. Sekadar cerita. Duk bincang lagi tu. Ya ni orang ni macam ni. Menambah amal tak menambah amal. Kalau menambah amal lain. Ni tak menambah amal. Jadi yang itu yang Allah tegur tu. Benda yang paling utama sekali kamu tengok. Dia berdoa tu dengan siapa? Dengan akulah. Sebagai Tuhannya. Okey. Baik, kemudian Allah baru datang cerita. Baru Allah sebut dua ayat lepas tu, ayat 11 dan 12. Allah secara intro. Siapa yang kamu nak tanya ni? Allah jawab apa? Fadarabna ala adhanihim. Baik, kita masuk. Okay. Yang itu kita dah bincang pada kuliah yang lalu. Kita masuk ayat 11 dan 12. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menyebutkan fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Ini masih lagi dalam fasa Allah menjawab persoalan yang ditimbulkan oleh Yahudi dan juga musyrikin kepada Nabi. Allah kata mereka adalah pemuda yang berselindung dalam gua dan berdoa kepada Allah. Setelah mereka ni berdoa, fadarabna ala adhanihim. Allah menutup telinga-telinga mereka. Kalau tengok pada terjemahan, kebanyakan terjemahan terus menterjemahkan Allah menidurkan mereka. Ada juga yang terjemahkan sebagai Allah menutupkan telinga. Tapi kebanyakan memberi terjemahan fadarabna ala adhanihim, Allah menidurkan mereka dengan tidur yang nyenyak. Tapi menarik kalau tengok perkataannya, kalimah fadarabna, daraba dekat situ adalah ertinya memukul. Allah kata kami memukul telinga mereka. Okay? Sebab apa? Perkataan ini adalah sebagai satu simbolik lah. Bila dipukul ni, bukanlah pukul betul-betul. Tapi pukul tu menyebabkan telinga tu hilang pendengaran dia. Menunjukkan Allah menutup telinga penghuni-penghuni Ashabul Kahf ni. Kenapa Allah cerita tentang telinga? Kenapa Allah tak kata Allah tutupkan mata dia? Sebab, ini keindahan bahasa lah. Sebab mata ni ada kelopak untuk ditutup sebagai alat menutup mata. Tapi telinga ni tak tutup. Tidak ada benda yang menutup telinga ni. Jadi Allah mendatangkan perumpamaan fadarabna, kami yang memukul telinganya, iaitu kamilah yang menutup telinganya. Bila telinganya tutup, maka dia ni tidur dalam keadaan nyenyak, tak terganggu dengan apa-apa. Dan tempoh tu kata Allah sinina adada, tempoh yang lama bertahun-tahun. Okey, tempoh yang lama bertahun-tahun. Allah sebut secara ringkasan, ini Allah tak detailkan, sekadar jawab je. Lalu Allah kata apa? Thumma ba'athnahum. Lepas mereka tidur tu, kami bangkitkan semula mereka. Lina'lama ayyul hizbain ahsa. Lalu mereka ni terbahagi kepada dua kumpulan. Dua hizib. Dua hizib. Hizib ni maksudnya dua pasukan lah. Bangkit di antara mereka ni bertelagah. Di antara Ashabul Kahfi ni dia bertelagah. Iaitu ahsa lima labithu amada. Iaitu mereka ni menghitung. Ahsa maksudnya batu kerikil. Ahsa artinya batu kerikil. Fungsi batu kerikil zaman dulu tu adalah sebagai alat menghitung. Okay?
Jadi Allah kata apa? Dua kumpulan ni, Ashabul Kahfi ni ada beberapa orang, dia terpecah dua lah. Maksudnya nak tunjukkan ada pertelagahan. Daripada dua kumpulan ni bertelagah, bukan bergaduh cuma di antara mereka saling bertanya-tanya. Kita ni labithu amada, berapa lama kita duduk dekat sini? Amada tu artinya dah berapa lama tinggal. Amada tu berapa lama. Dia bukan lama yang sedikit dia berapa lama ni. Okey. Inilah sekadar jawapan. Allah sekadar jawab je. Yang kamu nak tahu sangat, inilah cerita dia. Mereka ni pemuda yang kedua berdoa dan selepas berdoa tu Allah tidurkan dia dan mereka bangkit, mereka bertelagah tentang berapa lama mereka tidur. Kelas. Itu je cerita dia. Hebat sangat ke? Biasa. Dan itu tak sampai sepatutnya kamu menolak kebenaran daripada Muhammad. Boleh dapat? Okay. Itulah antara cerita jawapan daripada Allah untuk menjawab tuduhan daripada orang-orang Quraisy dan juga daripada orang-orang Yahudi. Baik, bermula daripada ayat 13 sehingga surah cerita Al-Kahfi ni, tak salah saya pada ayat 29, tak salah penghujung dia, baru Allah detailkan apa yang paling terbaik, apa yang patut yang kamu tahu dalam kisah ini. Okay, sebagai nota tuan-tuan. Supaya tuan-tuan nampak dia punya plot cerita tu. Okey, daripada ayat 9 daripada 9 ke 12 ini sekadar jawapan saja. Jawapan kepada persoalan dan jawapan itu secara ringkas. Mereka ni siapa dan mereka ni bagaimana kan? Mereka ni Allah kata pergi ke gua berdoa, beriman. Kedua Allah kata mereka ni ditidurkan. Ketiga Allah kata mereka dibangkitkan semula. Okay. Allah sebut secara ringkasan. Habislah. Maksudnya orang Quraisy dah tahu jawapan dah. Yang kedua daripada ayat 13, tak salah saya sampai ayat 29 kot. Sampai penghujung habis surah Al-Kahfi ni. Sebelum masuk kisah yang baru je 26 26 ke 29? 28 Okey. Sekitar 28 lebih kurang Saya minta maaf saya tak cek. Okey. Yang ini baru Allah detailkan tentang Ashabul Kahfi. Dan pendetailan ini adalah tujuan dia untuk dia bukan sekadar cerita tetapi sebagai pengajaran. Okey, sebagai pengajaran. Apa yang perlu kamu tahu sebenarnya? Alang-alang kamu dah berbicara tentang mereka ni dan kami pun jawab, sekarang kita nak ambil pengajaran tentang dia. Apa yang paling penting? Okey, apa yang penting sangat tentang Ashabul Kahfi? Bukan cerita sekadar kita tahu je. Bukan sekadar dapat jawab teka-teki tu. Tapi yang lebih penting kamu kena tahu pengajaran tu. Sebab itu Allah mulakan ayat ke-13 tu dengan perkataan nahnu nakussu alaik. Kami ceritakan kepada kamu naba'ahum berita Al-Kahfi ni bil haq, cerita yang benar-benar je. Tidak ada pembohongan, tidak ada penambahan, tidak ada tokok tambah. Sebab cerita yang kamu dengar turun-temurun tu dah ditambah-tambah. Sebab tu Allah highlight yang itu. Nahnu nakussu alaika naba'ahum bil haq. Kita dah bincang dulu kan, kalimah naba' ni berita besar lah, berita tergempar. Okay, yang menjadikan viral dekat kota Mekah ni sampai tahap mereka kutuk Nabi, mereka menolak kebenaran Nabi, menuduh Nabi ni sebagai orang yang bukan Rasul. Lalu Allah kata, okey, kita mulakan sekarang. Cerita yang kami sampai ni cerita yang paling tepat dan paling benar. Okey, sebelum saya lanjutkan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, menarik dekat sini, cuba kita fikir. Al-Quran telah diturunkan oleh Allah
iaitu kata Allah Ta'ala, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah telah menurunkan Al-Quran ni seluruh juzuk, 30 juzuk adalah di Lauh Mahfuz. Betul? Allah turunkan Al-Quran ni 30 juzuk di Lauh Mahfuz. Daripada Lauh Mahfuz, minta maaf. Al-Quran di Lauh Mahfuz turun ke Baitul Izzah, langit bumi ni turun pada malam Lailatul Qadar 30 juzuk. Daripada Baitul Izzah, langit bumi ni turun kepada Nabi berperingkat. Okay, tuan-tuan, saya nak tunjuk pada tuan-tuan. Yang ini ada ilmu akidah sekadar. Okey. Daripada Lauh Mahfuz, Quran turun ni 30 juzuk ni. Komplit turun sampai ke Bait Izzah. Yang ini adalah langit bumi. Daripada Bait Izzah kepada Nabi SAW, turunnya secara beransur-ansur. Selama 23 tahun. Okey. Maksudnya dekat sini dah komplit dah. Turun sampai sini dah komplit dah. Bila? Kita tak tahu. Cuma dimaklumkan turunnya pada Lailatul Qadar. Okey. Turun kepada Nabi ni lah beransur-ansur. Artinya, masa Quran berada di sini, komplit. Komplit. Cuba bayangkan. Sepanjang kehidupan Nabi SAW ni, tiba-tiba ada isu, iaitu kalangan daripada orang Yahudi dan Quraisy ni tanya tentang Ashabul Kahfi. Jadi Allah hanya menurunkan Quran yang dah komplit daripada sini sebagai jawapannya. Saya nak kata apa? Tak rasa pelik ke? Sebenarnya cerita Ashabul Kahfi ni memang ada dalam Al-Quran. Memang dah ada dah. Sebelum kejadian ni berlaku, kisah tu memang ada dalam Quran sebab dia dah komplit kan? Sekarang tinggal nak turun je. Dan orang ni, manusia-manusia ni baru nak cerita tentang Ashabul Kahfi dan Allah sekadar turun dan menjawab saja. So, yang saya nak kita fikir sama-sama, sebenarnya, macam mana saya kata tuan-tuan? Saya nak kata macam mana? Soalannya, sebenarnya Allah ni, dia tahu apa yang akan berlaku. Okey, inilah namanya qada dan qadar. Okey. Inilah namanya qada dan qadar. Tuan-tuan pernah dengar tak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata apa? Bila manusia ni lahir daripada anak cucu Adam, telah ditentukan destinasinya sebagai penghuni syurga ataupun sebagai penghuni neraka. Dah dengar kan? Nabi bila sebut macam ni, sahabat Nabi tanya, kalau macam tu, buat apa kita beramal? Kalau kita ni dah ditetapkan sebagai penghuni syurga ataupun sebagai penghuni neraka, kenapa perlu kita beramal? Kenapa saya kena beramal sedangkan saya dah ditentukan syurga atau neraka? Macam mana Kak? Nak jawab? Kita nak jawab macam mana? Okey, kalaulah Allah tentukan kita sebagai ahli neraka, kita pun beramal, kemudian masuk neraka, adil tak Allah? Sejujurlah kita jawab, adil ke tidak? Tak adil kan? Habis macam mana kita nak jawab? Ni sebab Nabi sebut ni. Okey, sebelum saya jawab ni, saya nak tunjukkan pada tuan-tuan yang apa perkaitan yang saya nak terangkan ni dengan qada dan qadar. Rasa-rasalah Nabi sendiri sebut hadis sahih. Setiap kita lahir ni dah ditentukan destinasi ke syurga ataupun ke neraka dah. Boleh tak kalau saya kata semua yang berlaku ni atas ketetapan Allah? Bukan atas kehendak lah. Bukan di atas ketetapan Allah. Okey. Okey, baik. Alright. Saya meringkaskan dan memudahkan perbahasan dia. Baik, dekat sinilah kita akan nampak adanya qada dan qadar Allah. Yang ni selalu orang terkeliru. Orang nak kahwin 2, kahwin 3, isteri tanya, "Bang, kenapa kahwin nombor 2 bang? Saya ni tak cukup sempurna." Suami akan jawab apa?
ni bukan pilihan saya ni. Ini ketetapan Allah. Boleh terima tak? Kita tak boleh terima kan? Okey, ini saya tak boleh terima bang. Abang yang nak Allah, awak abang salahkan Allah pula. Baik. Yang saya nak sampaikan kat sini, seperti mana puan kata, memang ini adalah ilmu Allah. Kita beramal dengan pilihan Ini takkan lari. Sebab dengan adanya pilihan, barulah ada tanggungjawab. Kenapa kita dihukum? Sebab kita yang memilih nak beramal ataupun nak bermaksiat. Allah sebut dalam Al-Mulk, fa'tarafu bidzambihim. Penghuni neraka sendiri mengakui dosa-dosa dia. Dia tak kata Allah zalim. Bahkan dia akui, ya, ini saya buat dan ini saya pilih. Saya berhak untuk dihukum. Okey? Dan Allah kata fasuhqan, dan mereka semua dihalau masuk ke dalam ashabis sa'ir, neraka yang panas. Satu benda yang kita kena ingat, kita memilih. Macam mana qada dan qadar Allah yang Nabi kata Allah menentukan destinasi kita ni, kita kena pisahkan adanya ilmu Allah dan ada beza dengan ilmu manusia. Dari sudut ilmu Allah, Allah tahu apa yang tengah kita buat dan apa yang akan kita buat. Itu ilmu dia. Walaupun kita memilih pun Allah tahu. Tuan-tuan jangan nak samakan Allah ni macam kita. Allah tu dia adalah Tuhan yang dia tahu apa yang kita buat dan apa yang kita pilih. Sebab itu saya nak explain dekat sini. Quran ni dah sempurna dekat sini dah. Orang Quraisy dan orang Yahudi ni baru tanya dekat sini. Tapi Ashabul Kahfi tu dah komplit dekat sini. Artinya, benda ni walaupun dalam ilmu kita dia akan berlaku, tapi dari sudut ilmu Allah, benda ni dah dalam pengetahuan ilmu Allah. Boleh faham tak? Boleh faham kan? Agak boleh faham. Dia macam, sebab saya nak terangkan, Quran dah komplit. Pertanyaan ni akan datang kan? Pertanyaan ni akan datang. Tapi Allah dah susun Al-Kahfi tu dalam Quran dah siap dah siap. Macam mana Allah tahu? Sebab inilah namanya ilmu Allah. Iaitu Allah mengetahui perkara ni. Walaupun kita tengah buat ataupun akan buat, semua tu pilihan kita, semuanya dalam ilmu Allah. Semuanya dalam ilmu Allah. Okay? Semuanya dalam ilmu Allah. Sebab itu Allah mengetahui. Kalau kita tengok dalam Quran, bila cerita tentang kiamat, Allah akan menggunakan past tense. Itu merujuk kepada dari sudut ilmunya, benda tu dah berlalu dah. Benda tu diketahui. Kita memilih. Bukan Allah yang menentukan. Bukan Allah yang memilih. Kita yang memilih. Allah mengizinkan. Itu namanya iradah. Selalu orang kata iradah ni apa? Allah kata Allah berkehendak. Dia bukan berkehendak. Allah mengizinkan. Kalau berkehendak, Abu Lahab mati secara kafir. Allah berkehendak dia mati dalam keadaan kafir. Artinya, Abu Lahab itu dizalimi. Itu namanya membuli lah. Sebab Allah yang nak dia jadi kafir. Tak. Allah mengizinkan dia mati secara kafir. Itu pilihan dia. Okay. Dia kalau bicara buat ini, dia akan jadi pening. Tapi mudahnya tuan-tuan kena nampak. Ini ilmu Allah dengan ilmu manusia ni berbeza. Dalam ilmu kita, kita tengah melalui dan akan melalui. Ilmu Allah, benda ni dalam pengetahuan dah. Tuan-tuan pilihlah apa-apa. Tuan-tuan buatlah apa-apa. Allah tahu. Allah maha mengetahui. Itu maksud maha mengetahui tu. Allah tahu apa yang kita buat dan apa yang kita akan buat. Okey. Ya, betul. Okey. Sebab benda ni, bila kita tak faham, kita akan berubah menjadi dua cabang akidah yang sangat bercanggah. Apa dia? Sama ada kita akan jadi Jabariyah ataupun kita akan jadi Qadariyah. Jabariyah ni apa? Dia merasakan semua yang berlaku ni semuanya paksaan daripada Allah. Saya merompak sebab Allah yang takdirkan saya perompak. Saya macam ni, Allah yang takdirkan. Saya macam ni, Allah yang takdirkan. Sama dengan saya contoh tadi, saya berkahwin pun, saya kahwin dua pun, ini semua Allah tetapkan. Dia letakkan itu semuanya pada paksaan Allah, Jabariyah. Okey, itu Jabariyah. Dan ini tertolak. Kalau semuanya paksaan Allah, maka tidak perlu ada hukuman. Apa ada hukuman? Tak adil lah. Sebab saya tak berkehendak. Apa saya dihukum? Sebab itu adalah Allah yang berkehendak. Itu salah lah. Konsep itu salah. Sebab itu berlaku pada zaman Umar. Ada orang ni mencuri. Bila Umar tangkap, Umar tanya kenapa mencuri? Dia kata ini adalah ketetapan Allah.
yang mentakdirkan waktu ini saya mencuri. Umar pun tampar dia. Dia kata, kenapa tampar saya? Allah mentakdirkan saya tampar awak. Kan sebenarnya itu adalah pilihan. Itu membezakan. Sebab itu tersalah faham dia jadi Jabariyah. Qadariyah pula dia terlalu loose. Dia kata semua benda pilihan kita. Tidak ada ketetapan Allah. Pun tak boleh juga. Kita ahli sunnah wal jamaah, kita duduk dekat tengah-tengah ni. Ada benda yang Allah tetap dan ada benda yang kita pilih. Yang kita tetap, kita bangsa apa, kita anak siapa, anak kita siapa pula, keturunan mana, lahir di mana, itu ketetapan. Yang kita tak boleh ubah. Dan ketetapan itu, Allah tak akan hujah dekat hari akhirat. Tak akan hukum kita. Itu kehendak dia. Tapi yang kita pilih dari sudut amal, yang itulah yang Allah akan hisap. Boleh? Dari sudut amalan kita ni, Allah hisap. Tapi dari sudut yang kita tak boleh pilih, kita tak akan dihisap oleh Allah Ta'ala. Sebab dia yang berkehendak. Okay. Sekadar saya nak cerita tu sebab kalau tengok pada Quran ni, sebab saya pernah ditanya lah. Macam mana? Sebab dia kaitkanlah Quran ni turun kan? Dah diturunkan secara sempurna. Orang tanya tentang Ashabul Kahfi. Macam mana pula Quran ni dah siap-siap dah? Soalan ni dia agak macam confused. Sebenarnya soalan tu yang bertanya pun confused. Jadi saya nak bertanya pun tak pandai sebab soalan tu sebenarnya salah lah untuk ditanya. Salah sebab kalau dia faham konteks tu, soalan tu tak perlu ditanya sebab salah soalan. Macam orang tanyalah, Allah tu di mana? Salah soalannya. Soalan tu tak perlu dijawab dan salah sebenarnya bentuk soalan tu. Okey, baik. Baik, jadi kita nak pada ayat 13, barulah Allah explain. Yang penting tentang Ashabul Kahfi ni cerita dia. Okey, cerita tu dia yang penting apa? Dan Allah mulakan, kami hanya ceritakan kepada engkau ya Muhammad, cerita ini bil haq. Kata tu besar kalimah haq. Iaitu cerita yang benar sahaja. Tidak ada tokok tambah. Tidak ada penipuan dan tidak ada perkara-perkara yang lain. Apa dia? Allah cerita, innahum fityatun. Benda yang paling asas tuan-tuan, Allah kata apa? Benda yang paling asas. Mula sekali Allah explain. Benda yang paling hak yang kamu kena tahu, innahum, mereka ini adalah pemuda. Kalangan dia tidak ada orang tua. Semua orang muda-muda. Kata Allah mulakan fityatun. Amanu bi rabbihim. Mereka beriman dengan Allah. Complete. That's all. Tu benda penting. Kamu nak cerita tentang dia, sedangkan kamu tak beriman dengan aku. Sedangkan mereka ni yang beriman kepada aku, yang itu yang kamu kena tahu. Yang itu yang Allah nak bagi tahu kepada Yahudi, yang itulah Allah Ta'ala nak bagi tahu pada Quraisy. Okay? Jadi Allah kata, benda yang paling asal yang kamu kena tahu, mereka tu beriman kepada aku. Dan wazidnahum, dan kami berikan, tambahkan kepada mereka huda, iaitu petunjuk. Ini benda yang paling awal sekali. Paling awal. Baik. Perkataan wazidnahum huda, dekat sini para ulama berbincang, iaitu di sinilah yang menjadi hujah, yang mana iman kita yazid wa yankus. Dia bertambah dan dia berkurang. Ada orang kata, oh iman saya ni dia tetap flat je. Dia tak naik, tak turun. Sedangkan masing-masing meyakini iman ni bertambah dan iman ni berkurang. Dan di sini memberi kita petunjuk, hidayah ni datang setelah beriman. Ada orang kata, saya ni dapat ilham untuk sembelih anak saya. Kamu beriman pun tidak, tiba-tiba kamu kata ini datang daripada Tuhan. Dia kata, oh Tuhan bagi saya petunjuk ni. Kamu tak beriman, macam mana nak dapat hidayah? Hidayah tu datang setelah kamu beriman. Itu syarat paling utama. Iman dulu, baru datang hidayah. Okay? Iman dulu, baru datang hidayah. Benda tu yang paling asas. Okay? Bila kamu beriman, barulah Allah tambahkan hidayah. Dan huda dekat sini adalah Allah memberikan mereka kekuatan berdiri di atas tauhid dan Allah Ta'ala melorongkan mereka untuk berlindung di dalam gua. Itu kalimah huda tu. Apa petunjuk yang Allah tambah pada mereka? Iaitu diberi kekuatan untuk beramal, untuk menegakkan tauhid. Dan yang kedua adalah untuk mereka berlindung di dalam gua. Okey, baik. Saya nak bawa tuan-tuan. Cuba tuan-tuan buka surah Ali Imran.
Tengok surah Ali Imran ayat yang ke-73. Ni para ulama kita dia mendatangkan dalil-dalil betapa iman ni dia bertambah dan dia berkurang. Surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 73. Okey, surah yang ketiga ayat yang ke-73. Minta maaf, bukan 73. Ayat 173, minta maaf. Surah ketiga ayat 173. Surah ketiga ayat 173. Okey. Allah Ta'ala menyebutkan allazina qala lahumun nas. Orang-orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala dan mereka ni berkata, innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Sesungguhnya manusia itu telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Kerana itu takutlah kepada mereka. Fazadahum imana. Maka perkataan itu menambahkan keimanan mereka. Lalu mereka menjawab, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yang mana cukuplah Allah sebagai penolong dan sebaik-baik pelindung kepada kami. Baik, cerita ni adalah bercerita berkaitan tentang, kalau tak silap saya, dia tentang peperangan Uhud, tak silap saya. Okey? Dia berkaitan tentang peperangan Uhud. Okey? Yang mana di dalam peperangan ni, memanglah dalam keadaan yang sangat-sangat sukar, maka datanglah orang-orang munafik ni, bercakap benda-benda yang tak elok lah. Oh, dia ni musuh ni lah, Muhammad jangan percayalah, dia ni cakap macam ni, tapi jadi macam ni. Tetapi perkataan itulah menambahkan keimanan bagi para sahabat. Mereka lebih yakin dengan apa yang dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka lebih yakin untuk berhadapan dengan Allah berhadapan dengan musuh-musuh mereka. Baik. Alright. Okey. Ini antara ayat sebagai dalil iman tu akan bertambah. Kemudian tuan-tuan boleh tengok dalam surah Al-Ahzab. Ini antara saya bawa dalil yang mana iman ni bertambah dan iman ni berkurang. Maka sebab itu kita kena sentiasa memperbaiki amal kita. Jangan sekadar saya beriman, okeylah saya statik je. Tak, kita beriman dan kita ni perlu menjaga amal-amal kita. Surah Al-Ahzab surah 33. Tengok ayat yang ke surah 33 ayat yang ke-22. Yang ini berlaku di dalam peperangan Khandaq. Ya, ini berlaku dalam peperangan Khandaq. Yang mana dalam peperangan Khandaq, dan tak kala walamma ra'al mu'minunal ahzab, orang-orang mukmin melihat tentera Ahzab. Tentera Ahzab ni adalah tentera yang bergabung pakatan Ahzab tu maksudnya pakatan. Yang mana Quraisy bergabung dengan Yahudi Khaybar, bergabung dengan Ghatafan. Mereka cecah 10,000 lebih. Tentera Islam baru 3,000. 3,000 ni termasuk orang-orang di kota Madinah. Okay? Mereka berlindung dalam kota. Sedangkan tentera ni 10,000 duduk luar kota. Masa orang Islam nampak mereka, kata ni, qalu hadza ma wa'adanallahu wa rasuluh. Mereka berkata, inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Wa sadaqallahu wa rasuluh, dan benarlah Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahum illa imanan wa taslimah. Dan demikian itu tidaklah menambahkan kepada mereka kecuali iman dan juga ketundukan. Okay. Itu menunjukkan kepada kita, sahabat-sahabat Nabi ni bila nampak tentera Ahzab, bukan bertambah takut, tetapi bertambah yakin. Allah yang menambahkan keimanan dan keyakinan mereka. Sedangkan dalam perang Ahzab ni, mereka menghadapi sebulan peperangan. Dia menghadapi musuh kesejukan, mereka menghadapi ketakutan. Sebab apa? Dia ada tentera luar nak serang. Dan Nabi sampai tertinggal solat. Sebab apa? Kalau mereka leka,
musuh akan melintas masuk ke dalam kota, habis. Akan dihancurkan kota Madinah. Jadi, setiap saat ni kena menjaga-jaga. Kemudian mereka menghadapi musuh dalam kota Madinah, sebab itu ada kaum Yahudi. Tak silap saya, Bani Nadir tinggal. Bani Nadir ataupun Bani Quraizah yang tinggal lagi dalam kota. Satu-satunya bangsa Yahudi tinggal. Musuh luar serang, musuh dalaman pun serang. Dan mereka ni dah sampai ke tahap keletihan yang melampau. Tapi semua tu tak mendatangkan kerisauan dan ketakutan. Tapi Allah jamin ditambahkan keimanan kepada mereka. Ini antara surah Ahzab. Kemudian Allah sebut juga dalam surah At-Taubah. Surah At-Taubah surah yang ke-9 ayat yang ke-124. 9, 124. 124 dan 125. Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Dan apabila diturunkan satu surah, maka di antara mereka iaitu orang munafik ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan surah ini? Ni ada kalangan kita pun macam tu juga tuan-tuan. Duduk mengejek-ngejek orang-orang mukmin ni, tambah iman tak buat macam ni? Bertambah, soalnya iman ni bertambah ataupun berkurang. Dia kata, tambah ke iman kamu dengan turunnya surah ini? Fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Adapun orang yang beriman, maka surah ini menambahkan imannya sedang mereka merasa gembira. Kita sendiri pernah berasa, ada waktu kita rasa macam semangat beramal. Kita rasa manis beramal soleh kan? Itu iman kita bertambah. Kita rasa macam mudah, ringan untuk melakukan ketaatan. Bagi orang-orang yang munafik, dia tak merasai dan dia tak menikmati. Tapi orang yang beriman dia merasai. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad. Dan bagi orang yang di hatinya ada penyakit. Ini namanya penyakit kemunafikan, penyakit kekafiran, penyakit keraguan. Allah gunakan mudah je kalimah marad kan? Dia sakit hati dia. Fazadathum rijsan ila rijsihim. Maka bertambah-tambahlah kekafiran mereka. Dan di samping kekafiran yang telah ada itu, wa matuhum wa hum kafirun. Mereka itu mati dalam keadaan kafir. Orang mukmin baca Quran tambah iman, orang kafir baca Quran menambah kesakitan. Orang munafik dia tak percaya, tapi bila nampak kebenaran tu dia rasa dia geram. Dia rasa macam tak puas hati. Macam mana saya nak condemn? Macam mana? Akhirnya jadilah crack house. Saya pun tak tahu kenapa nak jadikan agama sebagai mainan lah. Kan? Punya banyak konten. Nampaklah kita ni ketandusan dan tak celik lah, tak cerdik. Kan? Punya banyak isu yang kamu boleh jadikan sebagai stand up kamu, tiba-tiba kamu jadikan agama. Sebab itu paling mudah untuk kita kritik. Dan sebab itu orang boleh kata itu sebagai sarang lah. Sarang kepada liberal, LGBT dan sebagainya. Okey, baik. Lagipun saya tengok macam yang orang yang buka tudung, buka pakaian tu kan. Saya pun fikir, apa lawaknya buka baju tu? Awak, itu bukan lawak kan? Itu tiger show pertama. Okey, itu sekarang awak nak buat apa? Apa yang lawaknya? Kan tak ada benda yang lucu. Menambahkan orang cuba terkejut je. Bagi saya tak ada modal lah, tak cerdik lah. Sedangkan ada orang boleh buat silent comedy lagi. Tak bercakap pun tapi orang boleh kita kena bijak kan. Nampak sangat tak bijak. Okey? Baik. Okey, tengok pada ayat yang ke-14. Bila Allah kata wazidnahum huda, Allah tambah kepada mereka hidayah. Apa hidayah yang Allah berikan? Kata Allah, warabatna ala qulubihim. Rabat dekat sini artinya kami mengukuhkan. Rabat. Ada orang saya pernah jumpa nama Rabat. Jaranglah. Terkejut saya nama dia Rabat. Mengukuhkan. Kami mengukuhkan pada hati-hati mereka. Idqamu. Tak kala mereka ni berdiri. Baik, tuan-tuan tahu tak? Cerita ayat 14, 15 dan 16 ni, dia adalah bercerita, ada satu riwayat. Cuma riwayat ni saya tak pasti sahih atau tidak. Yang ni yang saya sebutkan awal tadi tu. Yang mana mereka ni Ashabul Kahfi ni dia bukan satu kumpulan. Tetapi dia adalah individu. Pemuda-pemuda yang duduk di bawah kerajaan Rom. Okey, bawah kerajaan Rom. Okey, yang itu saya tak pasti. Ada kata 3 orang, ada kata 7 orang.
Dan Allah sebut last sekali tu. Yang ni berapa kan. Tapi para ulama kita melihat angka ataupun bilangan tu tak penting. Sebab itu Allah senyapkan. Last sekali tu Allah bangkitkan supaya kita just tahu je. Okay? Dan Allah tak highlight nama-nama mereka. Sebab nama tu, kita kena mudah macam ni. Quran ni, dia hanya sebut benda yang penting. Kalau tak penting, Allah tak sebut. Dia macam tu Kalau Allah tak sebut, tu maknanya tak penting. Kalau Allah sebut, itulah yang paling penting. Jadi, para ulama kita ni kajilah. Mereka mencari-cari. Jadi, ada yang membawa riwayat, dia ni duduk di bawah Raja Dicyanus. Saya pun tak tahulah. Ni zaman bila Saya cuba cari juga nama raja ni. Saya tak pasti dia hidup zaman bila. Dicyanus ni, ada seorang raja, dia buat satu majlis keramaian. Dan majlis itu adalah menyembelih korban, tak tahu manusia ataupun haiwan, untuk dipersembahkan kepada berhala-berhala ataupun dewa-dewa yang disembah oleh kerajaan Romawi pada zaman tersebut. Jadinya, ada pemuda dalam kalangan bangsa ni adalah pemuda daripada kalangan anak raja dan juga daripada anak-anak pembesar. Sebab ni geng-geng elit kan. Majlis antara dia je, dia tak bergabung dengan orang-orang marahin. Dia tak bergabung dengan orang-orang marahin. Jadi, dalam keluarga kayangan ni, raja dengan pembesar-pembesar dia, anak-anak dia yang muda-muda tu tak setuju dengan ayah-ayah mereka. Mereka ni individu. Jadinya Allah kata, warabatna ala qulubihim. Macam mana Allah berikan hidayah? Allah kukuhkan hati dia. Iaitu idqamu, apabila mereka ni berdiri. Faqalu, dan mereka berkata, masa tengah keramaian tu, dia orang ni asingkan diri dia. Tak nak terlibat dengan majlis keramaian tu. Lalu mereka berdiri, mereka sendiri mentauhidkan Allah. Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Dia kata apa? Kami beriman dengan Tuhan langit dan Tuhan bumi. Itu tauhid Itu tauhid. Dia bercakap tentang tauhid. Macam mana dia dapat kekuatan ni? Dia datang kekuatan kerana wazidnahum huda. Allah tambah hidayah. Benda ni luar biasa tuan-tuan. Nak bercakap depan raja pula. Nak cakap depan ahli keluarga. Kadang-kadang kita ni cakap dengan orang boleh. Tapi nak cakap dengan ayah kita, ibu kita, dia ada satu feeling yang berbeza. Nak cakap dengan adik-beradik kita, feeling dia berbeza. Sebab apa? Mereka kenal kita. Kita pula nak cakap macam ni. Benda tu dia agak sukar. Tapi itulah Allah kata, kami kukuhkan, rabatna. Kami kukuhkan hati-hati mereka. Dan mereka pun yakin. Dan mereka bercakap. Yang ini Allah detailkan kisah. Tadi Allah jawab saja siapa kafir ni. Sekarang ini Allah Ta'ala detailkan apa yang mereka buat. Lalu Allah kata apa? La nad'u min dunihi ilaha. Dan kami tidak akan. Lan tu maksudnya tidak akan sekali-kali menyeru sesuatu selain daripada Tuhan-Tuhan yang Allah saja. Tuhan berhala ke Tuhan dewa, kami tak peduli. Kami hanya tauhidkan Allah. Laqad qulna idzan syatata. Kalau kami bercakap juga, ataupun kalau kami menyeru juga, artinya kami ni syatata. Kami jauh daripada kebenaran. Betul-betul beranilah. Dan kita boleh nampak, inilah sebenarnya jiwa pemuda. Datang pemuda zaman, manalah zaman generasi yang akan datang ke? Siapa rujukan yang kita nak contohi dalam Quran? Itulah pemuda Al-Kahf. Apa yang kita perlu buat? Inilah pemuda Al-Kahf. Dan ini sebenarnya teladan pada Nabi. Sebab Nabi melawan golongan senior dia. Siapa? Abu Jahal, Abu Lahab. Ni pakcik-pakcik dia. Dan Nabi datang melawan arus. Menolak kepercayaan pakcik-pakcik dia. Nak cakap apa? Nabi dan Ashabul Kahfi ni adalah golongan minoriti. Di tengah-tengah satu kerajaan yang kukuh. Yang tak bersama dengan dia. Tapi kerana iman, Allah kukuhkan, mereka lawan. Mungkin sampai satu saat nanti, kita akan duduk dalam masyarakat yang macam-macam. Kita perlu kukuhkan dengan keimanan kepada Allah. Jangan sampai kita menyertai mereka. Ikut mereka dan ikut rentak-rentak mereka. Hati-hati. Hati-hati. Jadi Allah kata mereka ni lawan arus lah. Nabi SAW pun macam tu juga. Dan ini juga menjadi teladan kepada Ja'far bin Abi Talib. Masa Ja'far, sebelum Nabi hantar sahabat pergi ke Habsyah, surah ni diturunkan. Dan surah inilah yang menjadi panduan kepada Nabi untuk duduk di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam sebagai markas dakwah tu. Antaranya daripada kisah ni. Dan bila Ja'far sampai ke Habsyah,
Daripada perbincangan di rumah Ar-Raqam ni, Nabi hantar sahabat pergi Habsyah hijrah. Masa di Habsyah, Raja Habsyah datang memanggil Ja'far dan orang-orang Islam lawan hujah. Ketika itu datang Abdullah bin Amru. Abdullah bin Amru ni seorang wakil daripada Quraisy. Dia ni akhirnya masuk Islam. Abdullah bin Amru ni wakil Quraisy. Dia jumpa dengan Raja Najasyi, Raja Habsyah. Dia kata apa? Najasyi, kamu tak perlu lindungi orang Mekah. Ada 3 sebab. Pertama, mereka ni bukan agama Kristian dan bukan agama kami. Kamu tak ada point nak jaga mereka. Kedua, mereka ini telah jadi bukti mereka telah huru-harakan kota Mekah. Kalau kamu jaga, Habsyah akan jadi huru-hara. Ketiga, kami wakil daripada keluarga mereka. Kami tahu siapa yang kamu lindungi itu. Mereka bermasalah. Pulangkan. Najasyi punya adil, dipanggil wakil daripada Mekah, iaitu Ja'far bin Abi Talib. Dan dia tanya pada Ja'far, wahai Ja'far, sekarang kamu terangkan tentang agama kamu. Ja'far ni dia takut sebab dia berhadapan dengan raja. Jadi dia cerita pada Najasyi depan orang-orang ni kat istana. Dia kata apa? Agama ni dia suruh benda-benda yang sekian. Dia sebut benda-benda asas lah. Buat baik pada ibu bapa, jangan khianati jiran, jangan zalimi manusia, jangan mata harta anak yatim, beribadah, jangan minum arak. Dia sebut benda yang paling asas. Najasyi dengar, Najasyi biarkan. Sebab apa? Najasyi nampak di antara agama Islam dan agama Nasrani ni, dia duduk di satu tempat yang sama. Ni kan agama Samawi kan? Sama. Najasyi diam. Lalu Najasyi kata, ada tak keterangan daripada Nabi kamu kalau benar dia Nabi? Sebab Najasyi kan Kristian kan? Dia kata, ada tak keterangan? Keterangan tu artinya ada tak dalil, Quran, wahyu? Lalu, Ja'far baca apa? Dia membaca surah Maryam. Kaf, ha, ya, ain, sad. Kemudian dia sambung beberapa ayat. Najasyi tu, dia kata apa? Agama kamu dan agama aku keluar daripada lubang pelita yang sama. Tuan-tuan tengok maharaja daripada kerajaan yang beragama Kristian meyakini dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dia tak jumpa Nabi lagi. Tapi wahyu tu membenarkan. Amru bin As ni, Abdullah bin Amru ni muka dia merah padam. Marah dia. Najasyi suruh balik. Masa dia balik dia kata apa? Esok aku nak jumpakan Najasyi. Cerita ni Abdullah bin Amru sendiri cerita sebab dia masuk Islam. Dia kata esok aku nak jumpa dengan Najasyi. Aku nak kata kepada Najasyi satu kisah, satu benda yang Najasyi mungkin akan tolak pandangan daripada Ja'far. Apa dia? Esok dia jumpa, dia kata Najasyi, kamu tanya pada mereka, apa pendirian mereka kepada Isa AS. Ni checkmate tuan-tuan. Kan? Sebab dia tahu kan, itulah benda yang jadi perbezaan antara Nasrani dan Islam. Lalu, bila ditanyakan kepada Ja'far, Ja'far jawab apa tuan-tuan? Ja'far ambil inspirasi dekat sini. Iaitu, dia tetap berada di tauhid yang benar. Kalaulah saya sendiri di tempat Ja'far, saya akan cakap benda yang mungkin saya akan selamatkan diri saya. Kita akan play safe lah. Bukan kita nak berbohong, tapi play safe. Sebab kita dalam keadaan yang sangat-sangat kritikal. Salah cakap, mungkin dibunuh. Kan? Jadi kita akan play safe. Tapi Ja'far, dia ambil semangat macam Ashabul Kahfi. Dia dengan yakin dia kata apa? Yang Nabi kami ajar, Nabi Isa itu adalah utusan Allah dan dia adalah hamba Allah. Bukan anak kepada Allah dan sekian-sekian lah. Lalu kata Najasyi, dia berdiri daripada tahta dia, dia turun, ambil tongkat dan dia buat garisan di dalam istana dia. Mungkin istana ni tidak ada tile lah kan, pakai tanah kan. Dia buat garisan. Dia kata, agama kamu dan agama aku di atas satu garisan yang sama. Dan Najasyi dia masuk Islam. Bila dia wafat, Nabi SAW sendiri yang mensolatkan solat jenazah kepada Najasyi. Sebab apa? Dan itulah menjadi syariat solat ghaib. Itu jadi solat ghaib. Itulah tuan-tuan, nak tunjukkan kepada kita, Allah akan tambahkan hidayah. Macam mana? Memperkukuhkan kita punya keimanan kita. Mengukuhkan tauhid kita. Di tengah-tengah negara ataupun musibah tauhid ni, kita masih lagi berada di tengah berpegang kepada tauhid yang sebenar. Kita tidak ada kepentingan yang lain. Melainkan kita berpegang kepada ajaran syariat Nabi SAW. Lalu dia pun kata apa? Laula ya'tuna alaihim bisultanin bayyin, dia kata. Lalu dia kata laula ya'tu, kenapalah tidak mereka ni mendatangkan sultanin bayyin,
iaitu alasan-alasan yang terang. Maksudnya datangkanlah dalil. Kalau berhala ni betul Tuhan, datangkanlah bukti. Tuhannya macam mana, datangkan dalil. Ini menjadi hujah tuan-tuan. Agama ni berdiri di atas hujah, di atas nas. Okay? Kita tak berdiri di atas sangkaan. Kita tak berdiri di atas rasa-rasa. Kita berdiri di atas nas dan juga dalil. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Siapa yang lebih zalim daripada orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu Romawi ni dia beragama Nasrani kan? Rom ni beragama Nasrani. Tapi mereka menyembah berhala dan dewa-dewa tu adalah kerana meyakini itu adanya perantara. Okay? Itu adalah perantara. Jadinya anak-anak mereka ni yang Allah campakkan hidayah keimanan ni, mereka ragu-ragu dengan ayah dia. Dan ragu-ragu dengan rakyat masyarakat dia. Kamu sembah ni, kenapa tak sembah direct kepada Allah? Kenapa perlukan kepada perantara-perantara ni? Kenapa kena jamu mereka berhala-berhala ni makan dan sebagainya? Yang itu dipertikaikan. Kalau betul yang kamu buat ni, datangkan hujah kamu. Datangkan satu bukti yang jelas untuk kami yakin. Kemudian dia kata apa? Wa idzi tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'u ilal kaf yanshur lakum rabbukum min rahmati wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Dan apabila kamu meninggalkan, okay, tuan-tuan perhatikan kalimah wa idzi tazaltumuhum. Kalimah i'tazal tu iaitu dia meminggirkan, meninggalkan. Maksudnya mereka ni tinggalkan terus majlis tu, tak terlibat. Mereka tak lakukan maksiat dan mereka tak bersama dengan orang yang bermaksiat, tinggalkan. Wa ma ya'buduna illallah, dan mereka tidak menyembah selain daripada Allah. Fa'u ilal kaf, maka kata Allah, maka carilah ke dalam gua. Dalam satu riwayat yang saya sebutkan tadi tu, dia kata apa? Anak muda ni, individu-individu ni, dia keluar. Seorang ni keluar daripada majlis tu, dia pun duduk bawah pokok. Dia memang tak puas hati. Marah dia. Kenapa mereka sembah benda-benda ni? Kita kan ada kitab Injil, sebabnya agama Rom kan. Kita kan ada kitab Injil. Kenapa tak berpegang bla 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 lah, dia marah. Apa yang berlaku? Iaitu, masa mereka duduk ni dalam riwayat ni, saya minta maaf, saya tak tahu riwayat ni sahih ataupun tidak. Tapi disebutkan dalam tafsir. Datang pemuda yang lain pun dalam keadaan yang sama. Mula-mula seorang datang menyendiri, tiba-tiba datang orang yang lain pun menyendiri juga. Kemudian datang pula orang yang lain menyendiri. Akhirnya mereka berkumpul jadi satu kumpulan anak muda. Dan masing-masing di atas pendirian yang sama, mereka tak meyakini apa yang dilakukan oleh masyarakat ketika itu. Itulah, jadilah kumpulan Ashab Al-Kahf. Okay? Menjadilah golongan ni. Sebenarnya dia adalah seorang individu saja. Kemudian Allah berikan mereka petunjuk, mereka pun pergi ke gua. Okay? Yanshur lakum rabbukum min rahmati, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rahmah kepada mereka. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa, dan Allah Taala telah menyediakan sesuatu yang memudahkan ataupun yang memberi kebaikan di dalam urusan-urusan mereka. Okay. Jadi cerita awal ni Allah Ta'ala cerita apa yang berlaku tentang Ashabul Kahfi. Dan inilah cerita yang benar. Tidak ada tokok tambah seperti mana riwayat-riwayat yang selalu mereka dengar. Okey. Okey, sekarang kita tengok pada ayat yang ayat yang ke-17. Sekejap, saya tengok sekejap. Okey. Kalau tengok dalam tafsir Al-Hafiz Ibn Kathir, sebelum kita masuk ayat 17 tu, pada ayat yang ke-16 tu, kata Ibn Kathir, dia kata setelah mereka tinggalkan kaumnya, maka Allah memilih mereka semua ni berkumpul, dan mereka ini telah diberikan Allah hidayah untuk pergi berlindung di dalam gua. Okey.
Dan dikatakan bahawa raja itu tidak berhasil untuk mencari mereka. Okay. Untuk tidak mendapatkan berita mereka sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau berlindung di Gua Thur. Ini pandangan Imam Ibn Kathir. Dia kata apa? Macam mana Allah selamatkan Nabi dan juga Abu Bakar masa peristiwa hijrah berlindung di Gua Thur, macam itulah Allah menyelamatkan Ashabul Kahfi daripada ditemui oleh raja. Sedangkan raja ni ada tentera ramai. Kan raja ni dia tahu mana curuk-curuk muka bumi ni. Tapi tak ada orang pun tahu dekat mana pemuda ni duduk dekat gua tu. Hebatlah orang kita, tahu pula gua kat mana kan. Raja pemerintah pun tak tahu gua mana, kita kata kalau tuan-tuan pergi di Jordan adalah gua ni. Saya tak tahu betul ataupun tidak gua tersebut Tapi tuan-tuan akan tengok Allah sebut ciri gua tu. Pada ayat tu pula Allah sebut ciri gua tu. Mungkin tuan-tuan boleh jadikan sebagai satu panduan. Betul tak gua di Jordan tu adalah gua Ashabul Kahfi? Kita tengok. Okey. Baik. Jadi kata Al-Hafiz Ibn Kathir, dia kata Allah hilangkan pandangan raja dan tentera dia daripada jumpa pemuda ni seperti mana Allah hilangkan pandangan mereka daripada menjejaki Nabi dan Abu Bakar di Gua Thur. Lalu beberapa orang musyrik Quraisy daripada kaum Quraisy datang untuk mencari baginda, namun mereka tidak temu baginda dan juga Abu Bakar. Padahal mereka ni dah sampai ke Gua Thur. Di gua itu Nabi SAW berkata ketika mana melihat Abu Bakar dalam keadaan kesedihan, kata Nabi SAW, "Ya Aba Bakrin, ma dhannuka bithnaini Allah thalithuhuma." Dia kata, "Wahai Abu Bakar, adakah kamu menyangka di antara kita kedua ni yang ketiga itu adalah Allah?" Jadi jangan risaulah. Di antara kita berdua ni ada yang ketiga, iaitu Allah. Lalu, dan Allah pun berfirman, kalau tuan-tuan tengok dalam surah At-Taubah ayat 40 tu, Allah cerita tentang macam mana orang berhijrah, iaitu Nabi SAW ni dalam keadaan takut ni, macam mana Allah tenangkan, iaitu Allah Ta'ala kata, "La tahzan innallaha ma'ana." Nabi sebut pada Abu Bakar, jangan risau, Allah bersama dengan kita, sebab kita ni bertiga. Okey? Aku, engkau dan juga Allah Ta'ala. Fa'anzalallahu sakinah. Ini tuan-tuan boleh tengok surah At-Taubah ayat 40. Maka Allah turunkan ketenangan kepada baginda Nabi SAW bersama dengan Abu Bakar. Sebab itu tidak ada rasa apa-apa dah. Tenang. Macam itulah Allah berikan kepada Ashab Al-Kahf. Okey. Baik, sekarang tuan-tuan tengok ayat 17. Kat sini Allah tunjukkan ciri-ciri gua tu. Dan macam mana Allah bantu mereka. Kata Allah, "Wa tarasyamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamin." Dan apabila kamu melihat matahari, idza tala'at, apabila dia terbit, okey, terbit, tazawaru, dia akan condong di gua tersebut sebelah kanan. Allah bayangkan kamu tengok matahari tu terbit, gua tu dia akan nampak kecondongan tu daripada sebelah kanan. Maksudnya bayang tu belah kanan. Okey, bayang tu belah kanan. Wa idza gharabat, apabila dia gharab ni iaitu dia tenggelam. Sebab itu kita kata maghribi. Maghribi tu negara yang paling hujung kali matahari terbenam. Apabila matahari ni terbenam, maghrib kita kata taqriduhum dzatash shimal. Dzatash shimal, maka mereka ni dijauhkan. Bila matahari terbenam tu dia jauhkan. Dan dia akan condong daripada sebelah kiri. Wahum fi fajwatin min, dan mereka ni berada di tengah-tengah gua yang luas. Sebab tu namanya Kahf. Kalau ghar, dia gua kecil. Yang tuan-tuan tengok di Gua Thur, di Gua Hira itu ghar. Ghar tu kecil. Kalau dekat Malaysia ni saya tak tahulah. Ada tak? Kalau tuan-tuan naik ke Gua Thur ataupun Gua Hira, dia kalau tuan-tuan naik ni Jabal Nur, dekat tepi Jabal Nur ni dia ada macam ni kan. Ada macam batu kat sini. Tuan-tuan boleh masuk seorang ataupun dua orang kat sini. Yang ini namanya ghar. Ghar Tapi kalau Malaysia, gua kita kat atas puncak ke? Saya dulu masa tak sampai, saya tak tahu gua ni selalu kat bawah, orang kata gua kat atas.
kita macam muskil. Sebab dia gua kecil, tu namanya ghar. Tapi kalau gua besar, macam kita gua Niah ke, Batu Cave ke apa tu, yang kita boleh duduk ramai-ramai dalam tu, itu namanya kaf. Dia boleh duduk, dia boleh baring, dia boleh buat macam-macam dalam ni. Buat rumah pun boleh. Okay, itu namanya kaf. Kalau yang kecil-kecil je ni, dia panggil ghar. Okay, ni kaf. Kalau kita ni, kita boleh katalah, ni gua tempurung, gua Niah, gua itu namanya kaf. Okay, sekarang ni Allah kata, gua ni, contohlah ni pintu gua lah Bila matahari terbit, dia punya condong bayang-bayangnya sebelah kanan. Ini pintu gua. Kalau matahari terbit, dia akan sebelah kanan. Okay. Dia punya bayang-bayang dia sebelah sini. Ini kalau matahari terbit. Kalau dia terbenam, matahari tu akan terbenam dekat sebelah kiri bayang-bayang dia. Bayang-bayang terbenam. Okay. Dia kiri kanan lah. Jadi, para ulama tafsir melihat, pintu gua ni sebenarnya dia menghala ke arah utara. Itu ciri dia. Dan kenapa Allah sebut benda ni? Sebab Allah nak tunjukkan macam mana Allah jaga penghuni Al-Kahf ni. Kalau pintu gua ni menghala ke arah timur ataupun menghala ke arah selatan, automatik kata Abdullah bin Abbas, paling tidak mereka ni akan terbakar pakaian dia. Sebab panas kan. Masa naik matahari, pancar dekat dalam gua. Habis lah. Panas. Kepanasan. Sebab dia duduk bukan sehari dua. Tapi 300 tahun. Tanpa sedar. Itu cara Allah melindungi dia. Sebab itu Allah highlight benda ni. Okay? Sebab Allah nak bagi tahu. Kalau matahari ni ke arah utara, pintu gua ni ke arah utara, artinya terbit dan terbenam ni tak mengganggu keadaan di dalam gua. Sebab cahaya tu tak masuk. Tapi dalam masa yang sama, penting adanya cahaya matahari ni supaya tidak adanya kulat di dalam gua. Okay. Kita ni, tuan-tuan, kalau baring lama lah, orang kena penyakit lumpuh, dia baring atas tilam. Jangan katakan atas lantai, atas tilam. Apa yang berlaku? Ya, dia bukan mengelupak, dia akan membusuk kan, dia jadi hitam belakang badan ni. Itu baring di atas tilam. Sebab tu kalau ada hospital yang orang terlalu lama tu, dia bagi tilam air tu kan, bagi lebih ni. Tapi macam mana Ashabul Kahfi ni, dia bangun 300 tahun lepas tu, dia dalam keadaan steady je. Dan kita tengok ayat tadi sebelum tadi, saya lupa nak bagi tahu. Masa yang Allah kata, jap. Tengok ayat. Masa yang dia bergaduh ayat 12 tadi, ayat 12. Kan Allah kata, dia bangkit, kemudian di antara mereka ni, dia berkata-kata kan, berapa lama kita dah tidur ni? Kenapa dia bertanya tu? Ada yang kata setahari, ada yang kata setengah hari. 1 hari setengah. Sebab dia rasa lama dah. Tapi dia kata, tak sehari ataupun sehari setengah. Sebab pada diri mereka tidak ada perubahan. Janggut tak putih, janggut tu dikekalkan, rambut tu tak gugur, gigi tak goyang, kulit tak rosak. Yang itu yang Allah nak explain pada ayat 17. Punya jaga, tak ada kulat, udara masuk, ada udara keluar, kemudian dibolak-balik. Matahari naik turun ni, itu menyebabkan mereka bolak-balik. Sebab itu Allah kata, fajwatim min. Mereka ni beralih sampai ke tengah. Bila matahari terbenam, mereka digolekkan jauh sikit daripada pintu gua tu. Taqriduhum dhatas shimal. Dibolak-balik kan. Kemudian dibolak-balik ke tengah. Sebab apa? Tubuh tu dia bergerak-gerak. Allah yang pusing-pusingkan mereka. Kalau statik macam ni, habis. Punggung mungkin tak boleh, kaki jadi lumpuh. Dia akan jadi collapse kan. Kita akan jadi terus lumpuh ke apa semua. Yang itu yang Allah Ta'ala nak tunjukkan kekuasaan dia. Matahari keluar masuk, cahaya keluar masuk, udara ada dan sebagainya. Kita tak tahu kalau bayangkan di Jordan, salji pula. Macam mana pula? Okey. Jadi yang ini adalah sebagai panduan. Mereka bangkit, gigi tak bertukar, rambut tak bertukar. Kalau kita lah sebulan tak bercukur, habis. Kalau yang lelaki lah kan. Saya jumpa kawan-kawan masa awal-awal Zulhijjah itu, pergi sembahyang raya, ya Allah, kalau tak bercukur jadi macam ni lah. Penuh sebab buat korban tak bercukur kan, jadi penuh.
Bayangkan kalau 300 tahun macam mana tuan-tuan. Jadi dia orang ni dalam keadaan kekal. Biasa steady je. Sebab itu dia jadi ragu-ragu, kita ni berapa lama tidur. Kalau dah berubah rupa paras, sudah tentu dia tidak ada keraguan, tidak ada soal jawab dah. Tapi itulah Allah Ta'ala menjaga mereka. Okey. Kemudian zalika min ayatillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan inilah tanda-tanda kebesaran Allah. Okey, 300 tahun Allah Taala jaga mereka dan Allah Taala pelihara mereka. Kalau tuan-tuan tengok ayat sebelum ni, ayat 9 tu ada Allah sebut Ar-Rakim kan? Ashabi Kahfi war-Rakim kan? Ar-Rakim tu yang saya sebut dulu, dia dipahat. Ada tafsir, dia kata apa? Pahat tu macam dia buat poster jenayah lah, wanted. So cari siapa mereka ni? Tolong cari, ditampal-tampal lah. Wallahualam, tak diketahui. Tapi Rakim tu adalah dipahat di atas batu. Memang kekal. Ada yang kata nama mereka tu dipahat di atas gua. Maksudnya kemungkinan ni tak tahu fakta betul tidak. Dia dah jumpa siapa mereka ni. Dan generasi yang lepas tu yang tak terlibat lah untuk nak cari mereka ke, nak apa-apakan mereka, tak jatuh hukuman dan sebagainya. Mereka telah menandakan pemuda-pemuda tu namanya di atas gua tersebut. Wallahu alam. Itu Rakim. Dan Allah nak bagi tahu inilah kekuasaan Allah. Okey. May yahdillahu fahuwal muhtad. Siapa yang Allah nak beri hidayah, mereka dapat hidayah. Wa man yudlil, dan siapa yang Allah Taala sesatkan, falan tajidalahu waliyam mursyida. Tidak ada orang yang akan dapat berikannya tidak akan dapat memimpinnya, dan tidak ada orang yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Sebab itu tuan-tuan, berharap sangat Allah berikan hidayah. Berapa ramai orang yang diberikan ilmu tapi tanpa hidayah, akhirnya merosakkan. Ada satu kitab, namanya kitab Al-I'lanu Bit-Tawbih. Al-I'lanu Bit-Tawbih. Dia cerita ada tentang seorang ulama ni, hidup dia untuk mencerca Al-Imam Nawawi. Dia ulama hadis yang lahir di Mesir. Tapi hidup dia cerca Al-Imam Nawawi. Saya tak ingat nama ulama ni. Ulama ni alim ni. Bila dia duduk cerca-cerca, apa yang berlaku? Takdirnya di penghujung usia dia ulama. Allah matikan dia dalam keadaan dia tertelan lidahnya sendiri. Ini dia sebut dalam kitab Al-I'lanu Bit-Tawbih. Dia tertelan lidahnya. Akhirnya dia tercekik dan dia dimatikan. Ada ilmu tapi tak dapat hidayah. Kitab tu banyak cerita tentang tokoh-tokoh dahulu, yang antaranya dalam mazhab Al-Imam Syafi'i ada seorang ulama, dia baca kitab Imam Syafi'i yang tebal-tebal tu. Dia bukan baca, dia hafal. Dia hafal Quran daripada kecil. Kemudian dia hafal kitab-kitab Al-Imam Syafi'i. Tapi akhirnya hidupnya dia bergaul dengan orang yang salah, memilih teman yang salah, akhirnya mati dalam keadaan dihukum gantung. Kerana dia mula memfitnah Allah dan juga Rasul. Dia mula ceritalah, Allah ni macam ni lah, Rasul macam ni. Sebab apa? Dia nak dapat sokongan daripada kawan-kawan yang tak beriman ni. Kalau zaman kita ni, dia dah berkawan dengan geng liberal ni, sedangkan dia ni mungkin belajar agama, nak dapatkan sokongan tu, dia sanggup dan tergamak untuk bercakap benda-benda yang tidak benar. Kalau ikutkan kedudukannya, dia ni ada kedudukan di dalam madrasah. Madrasah pada zaman dulu tu macam universiti lah. Mungkin kerusi profesor dia duduk. Tapi dirosakkan kerana ilmu dia. Sebab itu kita mengharapkan hidayah daripada Allah. Hidayah. Biarlah kita ni biasa. Mungkin ilmu tak banyak dan sebagainya. Yang penting kita beramal. Dengan sedikit ilmu, beramal tu yang penting. Ada ilmu, beramal. Bukan beramal kosong. Ada ilmu biarpun sedikit, tapi ilmu tu tak sekadar ilmu, tapi beramal. Sebab itu Allah letakkan contoh tentang Luqman. Dia bukan Nabi. Dia bukan Rasul. Tapi Allah muliakan dia dan rakam namanya dalam Al-Quran. Dalam riwayat kata, dia ni adalah seorang hamba. Dia ni seorang hamba. Dan hidup pada zaman Nabi Daud. Wallahualam, saya tak diketahui. Tapi Allah muliakan dia sebab setelah dia didatangkan ujian, kematian anaknya, tinggal seorang je anak dia, dia besarkan anaknya tu adalah mengikut kehendak Allah. Dia besarkan betul-betul ikut kehendak Allah. Lalu Allah muliakan dia. Tak ada PhD pun, tak ada master pun, bukan imam masjid pun, bukan ulama, bukan mufti pun. Tapi kerana dia ada ilmu dan beramal dengan ilmu tu kerana Allah, Allah muliakan. Itulah
Orang yang Allah beri hidayah, dia dapat hidayah. Tapi kalau Allah sesatkan, tidak ada orang yang akan pimpin dia dan tidak ada orang yang akan memberi petunjuk kepadanya. Sebab itu tuan-tuan, sentiasa minta hidayah pada Allah. Nabi ajar kita doa apa? Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Kan? Ini doa yang Nabi ajar dan kita minta-mintalah banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kita hidayah. Ada ilmu dan diberikan hidayah. Ilmu banyak tuan-tuan. Ilmu hitam pun hidayah, ilmu. Hitam pun ilmu kan. Tapi biarlah ilmu yang jadi hidayah, petunjuk kita, menyuluh kita ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita berhenti pada ayat 17. Macam mana? Okey, taufik ni apa? Hidayah ni apa? Hidayah ni petunjuk. Taufik ini adalah kekuatan untuk beramal. Ada orang dia dapat ilmu tapi dia tak ada taufik. Kekuatan beramal tak ada. Berapa ramai yang tahu baca surah Al-Mulk, baca surah Al-Kahf, tapi beramal tak? Tak. Berapa ramai tahu solat tahajud ni macam ni? Berapa ramai yang tahu adanya fadilat solat sunat fajar qabliyah subuh? Beramal ke tidak? Tak. Itu namanya taufik. Taufik. Yang itu yang kita kena minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi ala kulli hal kita berhenti pada ayat 17. Insya-Allah kesempatan akan datang kita akan sambung pada ayat yang ke-18. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey.